Baik kawan-kawan, hari ini Abang Akmal datang dekat sekolah kawan-kawan, yang mana hari ini Abang Akmal nak tunjuk apa yang ada dalam beg pertolongan cemas. Mungkin ada yang bawa. Ada kan cikgu semalam suruh bawa? Okey. Keluarkan. Kita nak tengok checklist apa yang ada dalam beg pertolongan cemas. Okey, yang pertama ni. Ada tak pita pita pembedahan? Ada? Tengok pita pembedahan angkat. Yang itu. Okey, seterusnya. Yang ini ada tak? Cotton bud semua ada? Okey. Yang ni. Ni ada. Cotton ball ni, cotton ball. Penting ni. Ada. Okey. Jom kita tengok apa yang tak ada sekarang ni. Cikgu. Cikgu dalam ni? Takkanlah cikgu ada dalam beg ni. Cuba cek. Tak ada. Mana? Cikgu. Cikgu. Takkanlah cikgu dalam beg ni kan? Siapa cikgu? Ini aku nak beritahu kepada anda semua. Hari ini guru yang akan bersama kita. Memang terbaiklah. Nak tahu siapa? Jom kita tengok profil guru hari ini. Jangan. Cikgu, cepatlah cikgu. Janganlah biar saya sini seorang-seorang. Mana cikgu ni? Akmal. Akmal. Cikgu. Akmal. Ya, cikgu. You cari dalam beg. Kecil sangat ke saya? Belum masa cikgu keluar daripada beg ni. Kecil pun tak betul. Halus sangat ke saya? Tak. Ini orang kata kecil-kecil cili padi. Walaupun kecil tapi orangnya hebat. Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan program apa cikgu setiap kali pukul 6 petang? Program apa lagi? Co-curricular Didik TV KPM. Itu dia yang mana seperti biasalah kan, kalau dalam co-curriculum ini kita nak belajar apa antara aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh badan uniform tersebut. Dan macam biasa kalau ada cikgu Murugan, Akmal pun dah pakai baju bulan sabit ni, semestinya kita nak belajar apa cikgu? Apa lagi? Bulan sabit merah. Ya, itu dia. Ni cikgu, SOP. Ingat, jangan lupa kawan-kawan. Kita belum menang lagi. Jadi sila patuhi segala SOP. Sentiasa cuci tangan, sentiasa memakai pelitup muka, dan juga ini menjaga jarak 1 meter. Jadi sebelum apa-apa, cikgu sila gunakan dulu gel pembasmi kuman kita. Hand sanitizer. Ataupun hand sanitizer. Kita pakai, kita cuci sehingga bersih. Ya. Akmal, memang buku kenangan di Salvarino ni 36 languages sudah dialih bahasakan. Kebarangkalian nak tambah lagi mungkin ada. Tapi tunggu dan lihat. Ya. Tapi hari ini saya nak highlightkan 3 bahagian yang Akmal tanya tadi kan. Apakah 3 bahagian itu? Betul. 3 komponen yang sangat penting. Dia mengisahkan tentang pertempuran. Bagaimana pertempuran itu bermula? Pertempuran di Salvarino. Antara siapa? Dia ceritakan di situ. Pada tahun bila? Semua very detail. Seterusnya, yang sangat menyentuh hati kita ialah dia menceritakan dan menggambarkan Kemal setakat cerita lain, menggambarkan keadaan di medan perang pada hari terakhir itu. Baik, itu dia cikgu kan. Antara 3 komponen yang ada dalam buku In Memory of Salvarino. Cikgu, kita sebenarnya dah banyak dah kan kita ajarkan kepada kawan-kawan dekat rumah kan, dari segi macam mana kita merawat demam ataupun luka di perut. Apa lagi cikgu? Banyaklah. Hari ni saya macam tak dapat nak teka lah kita nak belajar apa ni cikgu. Kalau Akmal tak boleh teka, siapa lagi mau teka? Mungkin cikgu? Saya tanya, saya jawab. Ya, cikgu. Hebat. Akmal, okey, pendekkan cerita. Hari ini kita akan tengok kecederaan tulang rusuk atau patah tulang rusuk. Akmal ada tulang rusuk tak? Ada cikgu. Kiri kanan Kiri kanan. Sini pula. Ini kan perut dekat atas kawan-kawan. Ini kalau tulang rusuk kat bawah ni dah bukan tulang rusuk cikgu. Usus namanya. Dalam episod lalu kita dah belajar tentang kecederaan di perut. Aha. Tapi cuba kalau para pelajar di rumah tengok secara
detail ataupun fokus, you akan nampak kecederaan ataupun patah tulang rusuk. Patah tulang rusuk adalah berpunca daripada tulang rusuk cedera dan patah. Kadang-kadang patah itu mengakibatkan tulang rusuk itu mencucuk bahagian dada dan terkeluar. Dan ini menyebabkan luka di bahagian kulit. Dan kecederaan ini adalah berpunca daripada tekanan langsung ataupun tidak langsung. Okey, itu adalah definisi yang ringkas. Apabila kita sampai kepada punca dan tanda-tanda, saya akan cerita secara detail. Cikgu, ianya ada berkaitan tak dengan apabila seseorang itu melihat seseorang, baik lelaki atau baik perempuan kan, dia tulang rusuk kita bergetar, cikgu? Ada kena mengena tak? Ini sudah ada elemen jiwang. So Akmal, he's in a different world already. So saya kena panggil balik Akmal. Akmal, come back. Akmal, come back. Mal, where are you? Akmal, jom Mal. Okey, are you? kita nak panggil Akmal. Okey, kita nak berhenti rehat dulu selepas ini dalam Co-Curriculum Didik TV KPM. Mal, saya nak pergi cari Akmal. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, masih lagi menyaksikan Co-Curriculum Didik TV KPM. Tadi kita dah tahu dah mengenai sejarah In Memory of Solferino. Dan juga topik hari ini kita nak sentuh adalah tulang bergetar. Tulang bergetar, bukan. Patah tulang rusuk. Dan nampaknya Akmal pun dah kembali, cikgu. Hai. Lama tak jumpa. Hai. Okey, inilah Akmal yang sebenar. Sebelum kita nak pergi ke topik, definisi saya dah bagi. Betul. Patah tulang rusuk adalah berpunca daripada keretakan tulang rusuk dan mengakibatkan kecederaan pada kulit. Okey. Selalunya patah tulang rusuk mengakibatkan luka terbuka. Bahaya tu, You takut luka terbuka. Okey, para pelajar. Kecederaan di tulang rusuk ataupun patah tulang rusuk ini selalunya berpunca daripada tikaman, tekanan dan himpitan. Tulang rusuk yang ada ni, dia patah and then cucuk keluar. Pendarahan berlaku, sakit. Ya, cikgu. Okay, you rasa Saya tengah imagine, cikgu. Budak-budak sekolah, kanak-kanak riang ni, jatuh pun boleh menyebabkan patah tulang rusuk. Kadang-kadang ada game-game yang ekstrim. Tak ada guru mengiring ataupun guru belum sampai, dia main sendiri tanpa kawalan. Itulah bahayanya. Okey, puncanya kecederaan seperti tikaman, hentakan, himpitan, benda yang berat jatuh pada dada semua. Kadang-kadang just pukul. Sebab murid sekolah dia very young. So pembentukan tulang pun belum lagi keras lagi. So patah dengan mudah. Okey, satu lagi perkara berlaku apabila patah dan dia tembus keluar, kecederaan selalu di bahagian dada. Yang satu lagi adalah dia punya pernafasan menjadi lemah. Ini yang saya pasti ramai nak tahu ni, apa antara Kenapa, cikgu? Cikgu, kenapa ni? Apa yang kita patut buat ni, cikgu? Bila sebut tanda, ada saja mangsa. Okey, kita akan tengok mangsa yang mengalami patah tulang rusuk. Boleh? Mari kita, cikgu. Are you ready? Let's go. Ingat kawan-kawan, ini hanya sekadar simulasi, ya. Okey. Pastikan jaga diri kita, keselamatan diri kita. Kiri, kanan, atas, bawah, depan, belakang, cek, pastikan dah selamat. Baru kita approach mangsa. Selalu kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah. So that anda sentiasa selamatlah. Nothing happen to you. Okey. Okey, kita dah pergi communicate dengan mangsa. Cik, apa dah jadi ni? Patah tulang rusuk. Dia kata patah tulang rusuk. Mari kita tengok. Okey. Okey, baik, cikgu. Baik-baik, cikgu. Boleh tak baju tu angkat sikit, kita tengok
Macam mana jadi ni? Oh. Okey, perlahan-lahan. Patah tulang rusuk seperti mana yang saya dah bagi tahu dalam punca. Tulang yang patah tu akan mencucuk dan memberi kecederaan pada kulit di atas. Kadang-kadang kita dapat lihat lubang itu sangat jelas. Sebab patah, tulang patah. Okey. Nombor 2, mangsa dalam kesakitan yang teramat sangat. Severe pain. Okey. Seterusnya, tengok dia tak boleh bernafas dengan mudah sebab bahagian ini sudah ada lubang. So bila dia nafas jadi pendek. Mangsa tidak boleh bernafas dengan mudah. Mangsa mengalami sesak nafas. Tengok ni. Boleh dengar bunyi bernafas dia dengan jelas. Okey. Kita sekarang, I dengan Akmal bernafas. Ada bunyi ke? Tidak ada. Tengok dia bernafas. Ya. Bernafas dengan kuat dan laju, cikgu. Itulah antara faktor. Okey? Ingat, luka di sini sedang mengalami pendarahan yang banyak. Teruk. Ini boleh mendorong kepada berlakunya apa kalau ada pendarahan? Renjatan. Ingat para pelajar, jangan ambil mudah. Setakat patah tulang rusuk, itu satu perkara. Renjatan, satu komplikasi yang boleh membawa maut sekiranya kita lambat bertindak. Okey. Nanti Akmal, kita akan slot seterusnya. Baik. Kita akan rehat bagaimana kita nak mengurus, merawat mangsa patah tulang rusuk. Yap, selepas ini dalam co-curriculum Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik kawan-kawan, masih lagi menyaksikan co-curriculum Didik TV KPM. Tadi kita dah tahu dah punca-punca dan tanda-tanda PTR ataupun patah tulang rusuk. Dan sekarang ini Cikgu Murugan, kita nak merawat mangsa yang mengalami patah tulang rusuk ini. Cikgu, tanpa membuang masa, jom. Okey, sekarang tengok ni. Meraung kesakitan. Di sini bleeding. Pendarahan yang keterlaluan. Sebab cucuk dan menembusi. Dan di sini pendarahan. Bagi saya padding. Padding. Nyari soal cikgu. Ni dah. Oh, ada bag. Ada cikgu. Oi, hebat you Okey. Ada peti pertolongan cemas. Ini pentingnya kalau dekat rumah ke atau dekat dalam kereta atau mana-mana kita ada ni. Beg pertolongan cemas. Cikgu nak apa tadi? Padding 1. Padding 1. Siap. Okey. Akmal. Ya. Ini mestilah yang bersih Betul. Keluar dari peti pertolongan cemas, beg pertolongan mesti bersih. Saya letak di bahagian yang pendarahan berlaku ni. Saya tekan saja seketika. Okey, Akmal. Ya. Ini jangan simpan di mana-mana. Okey. Akmal buang terus. Baik. Okey, sekarang kita nak tengok ada tak kehadiran benda asing ke apa? Tak ada. Okey. Bagi saya plastik yang sudah dipotong. Okey. Okey, tunjuk saya plastik yang bersih tak? Plastik tu? Bersih, cikgu. Okey, bagi saya untuk saiz luka di dada ni. Okey, yang ini kami dah siap potong dah. Dan dia akan jadi bentuk yang macam ini. Betul, cikgu Yes. Ni dia. Silakan. Ini kebetulan saiz luka lah. Okey, ini plastik yang bersih. Kita dapatkan plastik bersih. Okey, kita letak di sini bahagian ni. Okey. Akmal bagi saya surgical tape. Surgical tape, cikgu Baik, mana dia? Ini. Kita dah ada, kawan-kawan. Kan? Cuba perhatikan. Saya lekat surgical tape ni di 3 tempat saja. Atas, kiri dan kanan. Bawah? Bahagian bawah ni saya tinggalkan kosong. Kenapa, cikgu? Sebab kecederaan ini adalah di mana? Di bahagian dada. Mangsa perlu bernafas. So, bila bernafas, gas yang akan dilepaskan akan keluar di bahagian bawah ini. Itulah fungsi kita letakkan bahagian bawah ini tidak ditipkan. Okey, ingat itu tips tau. Sekiranya kita nak merawat patah tulang rusuk, jangan sesekali kita tapekan di bahagian bawah itu. Betul, cikgu?
3 tempat saja. 3 tempat. Kiri, kanan, atas. Kiri, kiri. Sini, atas dan sini kanan. Bahagian bawah, tengok sini. Kosong. Okey. Kiri, atas dan kanan. Bahagian bawah, saya tinggalkan kosong. Tengok, jari saya boleh masuk. Sebab ini akan membantu proses pernafasan. Okey. Apabila mangsa bergerak, pendarahan akan berlaku dan mangsa akan kurang selesa. Betul. Oleh yang demikian, apa kita buat? Okey, kita turunkan baju ini. Okey. Sekarang kita gunakan tangan ini. Kita akan buat ando segitiga. Okey. Akhirnya cikgu, misi kita untuk merawat patah tulang rusuk berjaya. Inilah apa yang telah diajar oleh Cikgu Murugan. Cikgu, seperti biasa, rumusan dan juga nilai-nilai murni dalam episod kali ini, cikgu. Mangsa berada dalam situasi macam mana? Kesakitan. Kalau kita kasar-kasar, kita tidak memahami perasaan mangsa, apa akan jadi pada mangsa? Mangsa akan kecewa. Okey? Mangsa akan kecewa dengan bantuan yang kita beri. Oleh yang demikian, fahamilah hati mangsa. Terima kasih Cikgu Murugan. Ingat, PPLL. Apa dia cikgu? Pantas, prihatin, lemah lembut apabila kita merawat mangsa itu. Ingat kawan-kawan Okey, jadi terima kasih Cikgu Murugan. Terima kasih. Dan juga model kita yang sentiasa memberikan persembahan yang terbaik lah. Alhamdulillah. Jadi ingat tahu kawan-kawan, kalau mungkin kita berdepan dengan satu situasi ada mangsa yang patah tulang rusuk, bila anda dah tengok, kita ada ilmu, insya-Allah kita dapat bantu mangsa tersebut. Jadi kalau nak tahu apa lagi yang kita akan belajar, hanya di mana Cikgu Murugan? Apa lagi? Didik TV KPM. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Ingat, stay safe. Bye.